A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. Mula respon kat Sabah ya. Siapa tadi tak apa nampak? Patch Adam Story ya. Patch Adam Story yang mula-mula jenis apa tak apa. Jarang berlaku ni. Leni Nadira nombor 2, nombor 3 Hajar Zainun daripada Singapura, Canberra Singapura. Lepas tu apa tu ramai lah ya. Cik Arman Muhammad Tuah Harun Kamisa Ruqiyah Muhammad Amin ya. Zarul Ismail Rifta Marjan, ini semua masuk dah ya. Lepas tu Ali Ria Zaila Muhammad Syah Zaril Hanina Ani ya. Lepas tu Zaid Haris Masyita Musa ya. Lepas tu Rifah Marjan dah sebut tadi tu, Zaid Haris, Cik Arman, Siti Khadijah, Dahyan Yayan, Sabridas, Azman Azan, Panjang Jodin ya. Lepas tu Sabridas Das, Nani Tirana. Like dan share guys, like dan share pada 10 geng, 10 grup. Ramini Hussein, Amirah kita dah sebut tadi, Wong Jawa, Syamhanin, Dr. Narimah dah masuk, Intan Aziz masuk dah, Khairul Haryadi ya. Biso Bolingi. Jangan, tak pernah jumpa ni Biso Bolingi ni. Ada tu tapi tak pernah nampak. Jebon Latifah Sukarjo. Walah geng saya ni. Padilla, ada Nurizan Sulaiman ya daripada Singapura. Terima kasih. Rimi Zafari Munma Isma dah masuk. Sandra Allen ya, Sabri Dasdaz, Zaim Hadi Meskam dah masuk. Nurlinda Syamsina Sa'ad, Ainur Hanisa. Like dan share guys. Pagi ni pagi Jumaat, lebih pahala mudah-mudahan. Ainur Hanisa, Dinain Wardah, Suhamni Rangga, semacam macam nama baru. Norma Basar, Nur Hayati Bidin, Misa Ratna Laili, Nur Azimah. Jom masuk kelas. Ajak kawan-kawan lain. Yan Yayan, good morning to you. Nora Cikin Nora ya. Hajar Zainun dah hantar pada ramai geng dia. Terima kasih Hajar. Leni Nadira, Ami Hamijah pun masuk. Coach Amy Cute ya. Siti Khadijah, Ramini Husin, Misa, mudah-mudahan ya. Amina Akong, Farisha Sofia, Syah Awang ya. Ramai wanita ni. Mana lelaki-lelaki? Jamalia Nawawi, Sandra Ellen, Mariana, Cenun Abu Bakar, Zaim betul lagi ya. Abdul Rahman Lee masuk dah. Abdul Rahman ya. Lepas tu Amir Hakim. Okey, terima kasih. Faharia Osman, Zainal Hassan. Ini geng-geng lama ni ya. Terima kasih. Rifah Marjan dah sebut tadi. Siti Anissa Masnur, Aida Makno. Like dan share guys. Asmarina Kak Cik, Asrina Rosli. 199 shares. Wow. Dalam masa 3 minit dah dekat 200. 221. Subhanallah. Tahniah pada anda semua ya, yang terdapat panggil kawan-kawan. 209 dah masuk kelas. 221 share. Wow, I got to start now. Hasmawati Kamarudin, Norma Basar, Ruqyah Muhammad Amin, Asmani Kacik dah sebut, Nurin Nur, Siti Marimah Singapura, terima kasih. Apa nama, Intan Sumaya, Liza Hardi, Lin, Sabaria Daud, mana yang akan takut kecil hati tak sebut nama. Nur Azizah, ditulis Jawi lah. Said Imran, Yan Yayan dah sebut. Farah Adelina, Misa dah sebut. Rifah Merajan. Okey, jangan lupa ya, sedekah subuh ni hari Jumaat. Dah lah sedekah subuh terbaik hari Jumaat pula ya. Double. Tok Abah tadi sempat ya. Sempat dah. Bukan nak show off, nak sharing ya. Ruby Cherry, Nur Azura Kusnin, geng Jawa tu ya. Zaim dah ajak ramai-ramai kawan. Terima kasih Zaim Zahadi ya. Terima kasih. Mudah-mudahan maju semua urusan dan bisnes. Nur Asma, Zanab Hassan, Muhammad Hafiz, Rohidawati Ismail, Hanisa Muhammad, Salwati Uti, Jebon. Okay, baik. So to be fair, let's go on. Sebab Tok Abah kata lebih 200 saja. Share, kita terus sambung. Kita hari ni di hari ke-7 ya. Jom sentiasa happy. Bagaimana nak sentiasa betul untuk cari betul happy. Dan semalam Tok Abah berhenti kat nombor 23 ya. Cuba berhenti kat betul nombor ganjil. Sebab Allah itu witir, Allah itu ganjil sunat ya. Ada sunnahnya kalau kita ganjilkan tindak tanduk kita ya, yang sesuai lah ya, yang sesuai ya. So makan pun 3 kali, 4 kali boleh tak? Boleh saja. 5
Kalau itu kita 5 kali lah. Untuk ganjilkan, kena ada supper waktu malam. Ya, untuk dapat 5. Jangan buat pasal. Nanti kan, naik badan ya. So, Tok Abang ingat, pada tip nombor 22 semalam, ingatkan semula joke ataupun benda-benda yang lucu lah, yang seronok ya, kita share dengan keluarga. Tok Abang buat dari masa ke masa jumpa yang best-best, Tok Abang share dengan keluarga lah dalam WhatsApp group. Jadi sama-sama dapat happy, senyum, dan masing-masing ada emoji atau emoticon ketawa dan sebagainya. Satu family happy ni pun satu cara. Tu semalamnya sebut ya. Lepas tu Tok Abang kata apa? Ni ramai yang setuju. Masak makanan kegemaran atau yang digemari oleh keluarga atau Grab saja. Grab saja ya. Kita iklankan Grab, tak apalah ya. Kita order je lah ya, order. Dan kalau tak sempat ya, ataupun belum pandai lagi ya, ada anak Tok Abang kadang order kawan dia punya bisnes lah ya, laksa mikolok ya, kawan dia ya, yang dia buat memang sedap ya, mikolok ayam, mikolok daging sedap ya. Kita pun dari masa ke masa, ataupun sate Madura. Sate Kajang dah biasa, so sate Madura pula ya, sesekali kita ada seronok ya, bahagia ya, dan happy kalau dapat makan makanan kegemaran. Sama ada masak sendiri terbaik, ataupun kalau tak sempat ya, Grab sajalah ya, ataupun kita order ya. Tapi ingat, berpada zaman sekarang ni, di samping mencari sumber rezeki, kena belajar untuk berjimat. I told my kids ya, yang ada syarikat masing-masing, bisnes masing-masing, di samping fokus pada pendapatan, fokus pada saving. Anak bongsu Tok Abang baru perasan, dia punya sale sangat baik, tetapi kadang saving tak berapa. So cek duit tak banyak mana pun. Itu sebabnya nak belanja pada perkara-perkara yang tambahan. Dia kata we don't have enough cash. Itu sebab Tok Abang pun terperanjat juga cara dia orang begitu begini kan, nampak macam lavish. Sebenarnya di samping kita fokus pada pendapatan, fokus pada penjimatan. Ini pun tengok pada negara ya, pembelanjawan negara. Tok Abang tengok dia pun kata dia gini untuk subsidize harga barang supaya tidak naik. Kerajaan belanja 6 bilion semalam, tak apa nampak kat berita. Tok Abang jeling je kat berita, 6 bilion ringgit ya, untuk subsidize supaya rakyat tidak tertekan dengan harga barangan. Jadi sumbernya kat mana dapat 6 bilion lagi tu? Kena tengok ya. So daripada LHDN-nya, daripada mungkin Petronas-nya, mungkin sumber-sumber lain ya, yang Tok Abang pun tidak mahir dalam bidang itu, cuma tahu sikit-sikit lah ya. Kita kena peka acaknya tentang sumber pendapatan negara dan juga belanjawan. Untuk apa? Untuk kita ambil iktibar agar kita untuk gunakan dalam keluarga. Negara ada belanjawan ya, dia punya expected income dan dia punya cara penggunaan. So sama juga dalam kita punya keluarga. Keluarga kita pun kena tengok berapa pendapatan household income and household spending, supaya tidak terbeban dengan hutang dan sebagainya. Alright? Jadi kalau nak makan makanan kegemaran, masak sendiri lebih afdal. Ya, sangat baik. Sambil berdoa ya, doakan makanan supaya satu keluarga happy. Fatihah, ayat kursi, Al-Insyirah. Kata chef, siapa nama chef yang masak dengan iman ya, Tok Abang lupa nama dia. Many of you mungkin ingat, Tok Abang dah lupa nama dia. Lelaki Arab ya, yang duduk di Malaysia lama. Siapa namanya? Ada program kat TV, masak dengan iman. Tok Abang jumpa dia ya, 2-3 kali kat open house dan sebagainya. Dia pun kenal Tok Abang juga. Dia suka ambil gambar dengan Tok Abang. Tok Abang lagi suka bila ambil gambar dengan dia bagi kambing panggang special untuk Tok Abang. Itu yang Tok Abang best tu, bukan sebab ambil gambar dengan dia, sebab dapat kambing panggang. Ya, itu kisah benar ya. So nombor 23, kita pergi ke nombor 24. Ini penting ni, nombor 24 ni, sebab bukan kebetulan, semua ni memang Allah dah rancang ya. Memang hari ni hari Jumaat. Jadi hari Jumaat kita dapat tip yang bukan kau saja, tapi yang kadang kita terlepas pandang tapi sangat signifikan. Sebelum tu, Tok Abang excited sangat ya, lupa siapa yang menaja
FB Live kita pagi ni. Webinar pada 20 Ogos iaitu Mental Perkasa 2.0. Memang betul ada 4-5 orang semalam tanya Tok Abang mana linknya. Mana Tok Abang kan ada kat atas rupanya dah apa ni bukanlah terpadam tapi kita apa nama keluarkan sebentar. So kita insya-Allah masukkan balik ya. Ada link kat atas tu, link untuk bagaimana nak masuk program Mental Perkasa 2.0 kenali diri. Tok Abang apa nama pesan macam mana pada tahun 93 Tok Abang dapat ya masuk ke mengajar kepada suatu syarikat besar, syarikat agregasi lah. Senang sebut Shell lah ya. Kang sudah apa syarikatnya ni, syarikat betul ke? Tok Abang masuk ke syarikat Shell pada tahun 93. Bukan senang ya. Masa tu dia ambil cuma orang Amerika, orang Netherlands, orang England, orang Kanada dia punya konsultan. Orang Malaysia tak pernah. So Tok Abang cubalah hantar proposal. Yang dia tanya, kenapa kamu sangka kamu layak untuk bagi training kepada syarikat kami? Soalan pertama tu ya, daripada dia punya CEO yang menemuduga kami lah. Tok Abang bukanlah rasa terhina, tapi rasa yang kau sibuk panggil aku untuk tanya soalnya kenapa sampai kata kenapa tanya tak layak. Kalau tak layak kenapa panggil dalam hati lah ya. Tu Tok Abang ceritalah pengalaman gitu. Lepas tu yang Tok Abang mencabar ya, beri saya kumpulan yang paling teruk. Lepas tu nilai saya punya prestasi kalau kurang daripada 80% rating daripada peserta kumpulan yang paling hebat ini tak payah bayar. Tok Abang punya bukanlah confident tapi Tok Abang yakin dengan kita punya program dan Tok Abang akan gunakan banyak kaedah yang unik yang mungkin orang konsultan daripada England tak pakai, daripada Amerika tak pakai, daripada Netherlands tak pakai. And it happen to be true. Iaitu Tok Abang analyse peribadi setiap orang dan kita terangkan pada mereka macam mana nak kenal diri. Jadi orang ni semua khusus untuk persaraan tau. Yang Tok Abang sebut semalam kan, mereka yang umur dalam 50, masa tu bersara umur 55, umur 53, 54 dan pendapatan mereka, gaji mereka minimum RM50,000 tahun 93. RM50,000 tahun 93 sekarang macam gaji dalam RM150,000 kot. 3 kali ganda mungkin purchasing power because the inflation dan sebagainya, nilai wang ya. So memang hebat-hebat lah. Dan orang hebat-hebat ni zaman dulu kan memang agak sombong sikit lah kan. Orang dulu ya sombong sikit dan ada batu dalam kepala. So memang dibagikan Tok Abang kumpulan yang paling teruk, yang paling mencabar. Termasuk dia Chief Security yang Tok Abang sebut semalam, pendapatannya gajinya RM70,000 sebulan. Tu Tok Abang dah kenal dia ni ya. Dan dia dilantik sebagai penghulu kumpulan tu. Tak ramai kumpulan tu ya, 30 orang bersama pasangan masing-masing. Yang ada pasangan lah. So dia bawa pasangan khusus 3 hari. Tu Tok Abang tengok, sudah tahu berkenalan saja ya, bertaaruf, Tok Abang target pada penghulu sebab dia penghulu kan, dia the monitor of the class. Tengok Mr. Dia ni orang orang hebat lah ya, tengok pandang Tok Abang dia. So Tok Abang berkenalan. Tu yang dia tanya, how old are you, Dr. Fadilah? Dia tanya, how old are you? I am 43. Masa tu Tok Abang 43 tahun. Sekarang 71. I remember how many years ago. I am 43. Dia kata, I am 53. Why you think you can train us? Why you think you can share kata knowledge about how to retire in the best possible manner? Bersara dengan berwibawa, tajuk program ya. So Tok Abang kata, well, you are going to retire in 2 years time. I am retired 2 years ago. I retired 2 years ago. I'm a pensioner. Dia pun pandang. Dia pun diam. Mr. George, bukan nama sebenar. Mr. George, bukan nama sebenar. George, you are a fantastic leader. In the office, everybody respect you. Dia diam. Isteri dia anggup. But at home, your wife is in control because she make all the decision. Isteri dia senyum dan angguk. Tok Abang pun naik semangat lah. Tok Abang pun naik semangat. Isteri dia senyum dan angguk. You are fantastic father. Kita pujilah. Ya, ala kadar lah. But in the office, everybody respect you like hell. Bukan like hell lah cakap kita ya. Because you are very firm. You are very caring. You are very generous. But at home, your wife make all decision because Tok Abang sebutlah 1, 2, 3 baru. Dalam 2 minit Tok Abang cerita dan menganalisis perangai so-called Mr. George ini, bukan nama sebenar.
Maka dia kata, okay, Dr. Fadilah, I got your point. I think you know me better than my wife know me. Dia kata gitu. Wife dia terus tepuk dia. Wife dia tepuk dia. Sebelah dia kan. Wife dia tepuk dia. Allah, tak apa, rasa happy sangat. Lepas tu, history lah. Sebab dah orang yang paling kepala batu pun dah bersedia untuk nampak ilmu, dah respect. Artinya dah hormat cikgu. Walaupun cikgu 10 tahun lebih muda daripada dia. Maka yang lain pun, dan one of the participant was to be my junior in school. So dia ni sebagai adanya penyelaras, saudara pandang dia pun senyum, dia angguk aje, Mr. Zainal Zainul Rahim, Tuan Haji Zainul Rahim atau my junior, dia jadi penyelaras program. Dia happy sangat dengan cara Tok Abah menganalisis peribadi orang-orang yang ada batu. Dia pegawai agak junior lah, umur 30-an junior lah kan. So berbanding orang yang dah nak besar umur 50-an, 53, dia kat Shell Company, jadi sangat besar, sangat hebat, sangat maju ini, yang multinational corporation kan. Itu dia pengalaman Tok Abah gunakan ilmu tentang mengenal diri. Bagaimana sebabnya Tok Abah sangat excited untuk share dengan semua orang bagaimana mengenal diri, mengenal keluarga, untuk kita dapat keluarkan semua kehebatan kita, agar Tuhan tak tanya dalam kubur nanti, aku bagi kau kehebatan, kenapa kau tak gunakan untuk jadi aset kepada keluarga, masyarakat, negara, malah dunia. Can you answer that question if you don't know your true potentials? Tu apa kata apa? Jom mati dalam keadaan kosong. Kita keluarkan semua kehebatan, ilmu, pengalaman, bakat untuk jadi aset kepada keluarga, masyarakat, malah dunia. So please come to our webinar pada 20 hari bulan 8 nanti, Mental Perkasa 2.0, kenali diri. Pukul 9 pagi sampai 12 tengah hari, 3 jam. Ada workbook, ada nota, yang Tok Abah dah sediakan dan perkemaskan. Tok Abah perkemaskan. Ni pun Dr. Narimah selalu hantar lagi link. Pagi tadi pun dia hantar link baru yang Tok Abah belum sempat tengok. Tiap-tiap link yang Dr. Narimah hantar, Tok Abah akan tengok, akan brush through, sebab kebanyakannya Tok Abah dah ada familiar, tapi ada yang pump ilmu tambahan, pump tip-tip tambahan. Semalam pun Tok Abah repair nota Mental Perkasa kenali diri dengan 2-3 item baru. Sebab dapat daripada sumber-sumber baru. So everyday Tok Abah tambah. Alright? Okay. Dan program kita juga dibawakan oleh webinar pada 25 Ogos, iaitu jom urus stres di tempat kerja. So ni ramai yang telah bertanya tapi masih belum kata tu hantar nama peserta. So kami pun tak pasti berapa ratus yang dalam webinar ini nanti pada 25 Ogos. Ramai yang bertanya bagaimana nak urus stres di tempat kerja. Semua orang yang normal akan stres sebab kejayaan berada di luar zon selesa. Tok Abah dah sebut-sebut kan dan pagi tadi Tok Abah bangun pagi je. Yalah, bangun pagi kan lapar sikit dan kurang bersemangat bangun tidur. So Tok Abah dapatkan 5 teguk. Hari ni 5 teguk pagi tadi. Biasanya 3, hari ni 5 teguk sebab supaya lebih bersemangat pagi Jumaat ini, sebab ini Saidul Ayam, penghulu hari. So untuk mereka yang lahir hari ini, happy birthday, happy anniversary. Untuk mereka yang nikah ataupun ada walimah hari ini, hari Jumaat, cuti kan di sebanyak tempat. So selamat pengantin baru. Ramai orang nikah hari Jumaat di masjid dan sebagainya. So selamat pengantin baru, selamat anniversary, selamat hari lahir, selamat bertugas untuk mereka yang bekerja, selamat bercuti untuk mereka yang bekerja. Dan jangan lupa kita sedekah hari ini, dan sedekah subuh carry on, sedekah kat masjid tambah lagi, dan buat sebarang amalan. Ini ingat banyak selawat hari ini, hari Jumaat, dan jangan lupa surah Al-Kahfi yang sempat tolong baca surah Al-Kahfi, satu amalan yang sangat baik. Okey. Tip nombor 24, lepaskan yang lalu, release the past. Release the past and appreciate what you have now. Ada ramai sahabat Tok Abah yang bila bersara, ramai lah, ramai sahabat Tok Abah bersara umur 70, you know. Why? Sebab mereka profesor, pensyarah universiti. So memang kebanyakan universiti masih mengambil kaki tangan. Yalah, mereka profesor, mereka banyak ilmu. Jadi sayang kalau bersara pada umur 60. Ilmu mereka, pengalaman mereka sangat mahal. Jadi mereka masih on contract sampai umur 70. Kebanyakan universiti di Malaysia mengamalkan mengambil kaki tangan sehingga umur 70, maka barulah
bersara wajib. Bersara wajib 60 dah. Tapi tu ramai 2-3 orang sahabat Tok Abah baru berhenti, mereka macam tenggelam punca. Tak tahu apa nak buat, jadi pelupa, jadi berdebar-debar, anxiety, macam rasa tak guna sebab dah biasa bekerja dan mereka tak bersedia untuk menghadapi persaraan yang komplit. I keep telling myself, I keep telling others, awak boleh bersara tapi jangan berhenti kerja. Jangan berhenti berfikir. Jangan nanti sebab kan Tok Abah sebut dah ratus kali. Untuk bahagia, you must have something to do. Jangan berhenti kerja. Bersara tak apa, jangan berhenti kerja, buat kerja. Ada orang berkebun, ada orang tanam pokok kat dalam pasu, ya, tanam bunga, tanam sayur, tanam daun sup, tanam cili kat pasu. Beautiful, ya. You are happy when you have something to do, someone to love, and something to look forward. Hari ini Tok Abah looking forward. Ada 2 orang cucu daripada Seri Petaling akan datang. The little angels or the little rascal, depending on the situation, but they are angels lah, yeah. So Nur Aisyah dengan Muhammad Aizan, yeah. Aisyah 6 tahun, Aizan umur 2 tahun setengah akan datang. Dan mulalah dia menghewokkan rumah dengan dia punya karenanya I am looking forward, every Friday looking forward, something to look forward. Besok pula Tok Abah untuk mereka yang ada di sekitar Lembah Kelang, Tok Abah besok insya-Allah akan berada di Maha. Second last day, ya. Besok pukul 10 pagi sampai 12 Tok Abah akan ada di Maha, di gerai Didi and Friends, ya. Tapi di gerai khususnya Kak Syafas Trading punya gerai, yang kita akan bersama-sama dengan Didi and Friends lah. Ini Excel Plus Chocolate dan apa nama X-Pro, ya. Ini semua dia punya mascot Didi and Friends and Tok Abah. Gambar Tok Abah ada, gambar Didi and Friends. So Didi and Friends ada show dia, so bawa anak-anak, ya, ke Maha sentampilnya tahu. Tok Abah tengok kat berita malam tadi 26 MOU telah ditandatangani dalam Maha ni, dan investment sebanyak 5 bilion ringgit. Investmentnya pelaburan 5 bilion ringgit. Tok Abah tengok berita malam tadi pukul 12 malam. Sebab dah habis kelas bahasa Arab, patutnya ambil exam, tapi Tok Abah seorang yang tak boleh ambil exam, tak boleh masuk Google Meet, sebab bukan tak ingat, tak tahu password. Sebab yang buat tu semua staff Tok Abah. Jadi kita berharap pada mereka, yalah, jejaka umur 71. Benda-benda kecil-kecil ni dia tak cakna, tu yang jadi problem. So Tok Abah hari ni akan check balik apa password Tok Abah punya Gmail. Nak masuk exam tak boleh. So Tok Abah dengar dia punya instruction. Ramai yang bertanya soalan, Tok Abah jadi gemuruh juga. Yang tak faham soalan ni, dia orang ni semua orang muda-muda, orang hebat-hebat. So Tok Abah pun tengok, Tok Abah catat, ya. Lepas tu kata jawapan cikgunya Ustaz Farid yang mengendalikan exam, kita tak boleh discuss sebab Tok Abah belum ambil exam. Dia orang kata, ya betul-betul, nanti jawapan bocor. Bukannya soalan bocor, jawapan bocor, kata Nik Faizal. Tok Abah kata, ya betul, sabar. Tok Abah belum ambil exam. So Abah mungkin ambil esok ke lusa kan, insyaAllah lah, ya. Nanti kita cek. So untuk mereka yang tahu Tok Abah patut ambil exam dalam tadi, Tok Abah tak dapat ambil exam sebab tak dapat masuk dalam Google Meet, ya. Tak dapat. So Tok Abah tak nampak soalan pun, terlampau kecil, ya. Mata kita mata jejaka jejaka purba kan. So kata Dr. Taufik Ismail, Tok Abah punya cikgu, dia kata nanti Tok Abah tengok kat laptop, besarkan. Dia tahu Tok Abah pelajar yang paling muda kan, habis muda, bukan paling muda, yang habis muda, 71 tahun. Memang pada Dr. Taufik akan besarkan dia punya skrin. Untuk Tok Abah tengoklah, yang lain mata terang, budak-budak muda. Yang paling sini pun umur 40, ya. Sabaun, ya. Sabaun sana. Sabaun pula. Arbaun, Sabaun Tok Abah 70, ya. Arbaun sana. Arbaun 40 tahun. Belajar bahasa Arab, ya. Okey. So lepaskan yang lalu, hargai yang ada sekarang. Memanglah kita dulu bekerja dengan jawatan, dengan itu, dengan ini, dengan aktiviti, seronok hidup, ya. Sekarang dah bersara, tenggelam punca, ramai, ya. Ni sama yang jadi pelupa, mula sakit, jadi lenguh, cepat penat, ni macam tak ada harapan, kecewa, boring. Sebab dulu bekerja campur orang, ya, campur orang, jumpa orang, which is terapi. Jumpa orang, berbincang, berfikir, berbicara, ni semua terapi. Tapi bila dah bersara sepenuhnya kat rumah, dia
Maaf ya, dia jadi macam bodoh. Tengok sana, tengok sini, tak tahu apa nak buat sebab tak ada persediaan mental. So, jawapannya, lepaskan yang lalu. Semua tu dah berlalu dah, awak bekerja full time sekarang dan appreciate awak masih hidup, masih sihat, masih boleh memberikan manfaat. Sebabnya Tok Abah selalu pesan pada sahabat-sahabat yang umur 60, 70 ni, terus jadi aset kepada masyarakat. Terus memberikan manfaat kepada orang lain. Terus, walaupun umur dah 70, 72, 73. Kalau ada sahabat yang menyebut hari lahir umur 75 tahun, Tok Abah kata muka sentiasa sihat, rahmati Allah. Dan terus menjadi aset ya, kepada dunia. Semalam Tok Abah bagi mesej kepada Ustaz Din. Ya, apa nama ketang tu? Orang kata, Chief Yadim. Yadim punya pengusi Yadim. Pengusi Yadim, Ustaz Nasaruddin, ya. Tok Abah kata, teruskan memberikan ilmu, kongsi ilmu untuk memandaikan ummah dan menjadi aset kepada ummah dan dunia. Apa respon Ustaz Din? Oh, terima kasih Tok Abah. Itu pun dia menulis tiap-tiap minggu satu artikel hebat ya dia kongsi. Itu pun belum dapat lagi kodi, dia kata. Kalau kodi Tok Abah dapat kat Ustaz Din, mungkin Tok Abah Tok Din Ustaz Din akan menulis tiap-tiap hari. Sempat dihin ya. So Tok Abah terus sampaikan kepada anak Tok Abah Muhammad Syakir, hantar 2 botol kepada Ustaz Din. So kami akan cuba hantar kepada Ustaz Din pengusi Yadim ya, untuk mudah-mudahan ya dapat menikmati kondisi plus ni untuk orang umur 30 kata lenguh-lenguh. Tok Abah pun bagi pada Zul Arifin untuk cuba. Dia excited sebab dia sekarang masuk gym balik sebab dia nak buat satu nak launch ya, boxing competition ya untuk remaja supaya jadi sehat, supaya ada fokus. Sebab dia dah mula training 10 tahun yang lepas. Zul Arifin kan kembar Tok Abah. Kembar Tok Abah kan Zul Arifin ya. So Tok Abah dah bagi pada dia untuk cuba. Dia pun excited, dia kata okey uncle, ya, Zul akan cuba. Ni seronok kalau Zul Arifin ada menonton pun dia akan mengiyakan. Okey. So appreciate apa yang ada depan mata, jangan kenang yang lepas lagi. Rilis je lepas, baik yang buruk ataupun yang baik, kita bersyukur yang lepas. Ya, yang baik kita bersyukur, yang buruk kita lupakan. Kalau ada dosa bertaubat, istighfar, bertaubat, maafkan. Ya, so forget the past, bukan forget lah, release the past and appreciate your present. Appreciate your present. Apa yang ada sekarang, ya? Yang apa yang ada ni, cucu yang ada, kesihatan yang ada, mata yang masih nampak sikit-sikit tu apa, nampak boleh drive kereta. Tapi kalau nak baca benda punya fine print memang tak nampak lah. Tok Mak suruh baca ni apa ni, kat kotak ni apa. Tok Abah berkata, alah, tak mau kata tak nampak, lampu tak terang, lampu tak terang, lampu tak. Sebenarnya tak nampak, ya, lampu tak terang, suruh anak baca, ya. So sebenarnya ialah fine print tak nampak lah. Tapi kalau yang normal Tok Abah boleh baca. So appreciate lah. Appreciate apa yang ada. Ingat, kita akan happy bila ada something to do. Buat sesuatu. Jangan tak buat apa-apa. Sebabnya bila Tok Abah tak ada lecture, tak ada webinar. So Tok Mak tanya, duduk kat rumah ke kat office? Tok Abah kata kat office lah. Kenapa tak boleh duduk kat rumah kalau tak buat apa pun? Sebab suasananya berbeza. Di office Tok Abah, dia nak dah pakai baju kerja lain. Kat rumah pakai singlet, pakai kain. Kat pejabat pakai baju yang formal lah kan. Suasana bekerja. Jadi kita fokus, bergerak, berjalan, jumpa orang, jumpa staff. Lain dia punya ambience ataupun suasananya. So appreciate. So Abah semalam study untuk exam malam tadi sepatutnya. Jadi tengok print nota, tampal kat nota, baca, tengok. 3 jam Tok Abah belajar kat office malam. 3 jam. Nota siap 2. Nota untuk pemimpin yang unggul. Untuk kementerian MOT. Kementerian apa ya? Transport ya. Tengok transport ya. Bisa transport ya. So Tok Abah akan buat program pemimpin pada 20 tak ingat lah ya, tak ingat dia detail. Tok Abah siapkan nota untuk pemimpin unggul. Merdeka 65 tahun. Dia punya tajuk pemimpin unggul. Merdeka 65 tahun. Lembaga zakat
Lembaga Zakat Selangor bersama dengan kementerian itu buat program tu. Tok Abah punya kuliah pukul 9.30 sampai pukul 11. 1 jam setengah. So Tok Abah prepare notanya cantik dah, lengkap ya, tentang bagaimana jadi pemimpin unggul. Ini untuk sebenarnya semualah ya. So Tok Abah siapkan tu, dan Tok Abah repair balik mental perkasa mengenal diri punya nota. Tok Abah kemaskan sikit. Dan Tok Abah juga kemaskan sikit nota tentang mengurus stres yang Tok Abah akan kendalikan pada 25 Ogos. Mengurus stres dan sebagainya. Tok Abah tambah lagi ya, tambah input. Tu kira dah final lah. Tok Abah tak akan repair lagi lah untuk sementara waktu, tapi akan terus cari ilmu. The issue is release the past and appreciate the present. Tu sama Tok Abah terus ya, bergerak, terus berfikir, terus membaca, terus belajar, terus berkarya lah kata orang dia, untuk kata orang tu appreciate your present ya. Apa yang kita mampu buat sekarang, buat ya dengan cara yang terbaik mungkin. Nombor 24. Nombor 25. Dulu Tok Abah dah buat banyak kali, tapi sekarang Tok Abah dah lupa nak buat. Kat pejabat pun Tok Abah pesan. Nombor 25 apa tipnya untuk bahagia? Bubuh pokok dalam rumah, bubuh pokok dalam bilik. Dulu kat office Tok Abah, tiap-tiap bilik ada bunga kaktus, pokok kaktus ada. Tok Abah order daripada nursery yang dekat kat Bangi. Semua orang ada kaktus masing-masing. Sekarang nampak semua kaktus dah syahid. Semua kaktus dah syahid. Meninggal dunia dah. Termasuk kaktus di bilik Tok Abah. Kena start balik lah. Hari ni Tok Abah akan pesan pada, masa tu beli RM10 dapat 3 pasu kecil. Punya murahnya kaktus di nursery di Bangi. Murah ya, RM10 tiga pokok. Ya, mana nak dapat? Ya, so kaktus akan mengeluarkan oksigen. Kaktus akan menyerap semua free radicals ataupun radiasi, radiasi di sekitar. Kesan daripada handphone, kesan daripada our electronic, our gadgets, our computer dan sebagainya akan diserap oleh kaktus. Ini akan menyihatkan badan insya-Allah. Itu salah satu kebaikan pokok dalam bangunan. Dia mengeluarkan oksigen, refresh oksigen, dan warna hijau menenangkan mata. Jadi bubuh pokok dalam rumah bagus, dalam pejabat cantik, bagus. Apa pokok yang bagus? Ya, kaktus bagus, aloe vera, lidah buaya bagus. Ni akan menyerap ya, akan capture all the radiasi. Jadi mengelakkan kanser dan sebagainya dengan izin Allah. Lepas tu apa ni? Asparagus fern. Ada yang tak baru belajar, dia kata small bamboo. Jangan kau bubuh buluh untuk buat lemang dalam pejabat. Kau siap kau. Makhluk-makhluk apa pun akan masuk. Ya, so ambil buluh ya, miniature bambu. Kan ada pokok-pokok buluh kecil tu. Sangat bagus. Sangat bagus kalau bubuh dalam bangunan, di samping mengeluarkan oksigen, warna hijau, ya, damai mata memandang, tetapi dia juga dapat menyerap radiasi yang di emitted by your appliances, your apps, your computers, your handphones and so on and so forth. Faham ke faham? Of course faham. Ya. So you boleh Google apakah lagi pokok yang bagus dibubuh dalam bilik, dalam rumah, dalam bangunan, dalam pejabat. Google. Ya, Tok Abah ingat yang itulah 245 ya. Aloe vera bagus, cactus bagus, asparagus fern bagus, bambu bagus ya. Itu yang Tok Abah sempat baca. Ni bukannya saja cakap ni, kena ada ilmu. You all semua kan orang maklumat di ujung jari. So Google lah. Google tabayun. Jangan kata mengarut pokok apa ni buluh dalam pejabat. Yang tak faham apa nak buat ya. Nak segi budaya, tak nak tak apalah. Ya. 2-3 kucing berlari, biarkan dia lari. Jangan sibuk nak kacau dia lagi. Anak Tok Abah baru pick up 2 new kittens. Satu ciku, satu kuki. Alah, dua-dua comel. Anak Tok Abah ni yang sulung tak boleh tengok anak kucing terbiar. Dia akan jaga, hantar klinik. Lepas tu dia cuba nak bagi siapa-siapa kawan-kawan dia yang nak adopt lah. Dia akan ramai juga, banyak juga kucing yang telah diadopt oleh orang lain. Satu hari tu dapat 3 ekor. Tiga-tiga ada orang ambil. Tapi kali ni belum ada orang ambil. Mungkin sebab orang sibuk kan. So nampak gaya dah menetaplah bermastautin di rumah Tok Abah. Nanti kita carikan visa untuk duduk kat rumah ni. Carikan visa. Okey. Ya. So ingat program kita hari ni dibawakan oleh 2 webinar
iaitu webinar pada 20 Ogos. Mental Perkasa 2.0, jom kenali diri. So abah sangat bahagia kalau dapat kongsi ilmu tentang kenal diri kepada semua yang hadir. So ramai. Sebenarnya Dr. Narima pun nak join. Kawan lama Dr. Saudah Wuk yang baru bersara, dah lama bersara, umur 70 kan, bersara daripada UIA. Dia pun akan join dengan khabar daripada Dr. Narima, Dr. Saudah Wuk, ya. Ini semua my junior in the university, setahun my junior. Tok Bah 71, dia orang 70 lah. Ya. Tapi kita akan masuk dalam kelas yang sama. Tok Bah, anak murid Tok Bah kebanyakan yang muda-muda, tapi yalah ada juga yang dewasa. Ya. Okey, jom join kita punya webinar pada 20 Ogos. Kenali diri. Dia sangat berbaloi membantu diri, membantu keluarga. Untuk mereka yang nak memahami staff, memahami bos, memahami pelanggan, memahami customers dan sebagainya, come. Ya, tapi yang penting kenal diri untuk kita keluarkan kehebatan, atasi kelemahan-kelemahan, pupuk bakat-bakat yang ada agar kita, Tok Abah selalu sebut, mati dalam keadaan kosong. Kita keluarkan semua potensi kita, kehebatan untuk jadi aset kepada keluarga, masyarakat, dunia, ya, agar kita, ya, kata orang tu, memberi nilai tambah, ya. Kata Ali, jadilah orang yang baik. Masa dia ada, orang suka. Kalau dia tak ada, orang rindu. Bila dia mati, orang tangisi. Tok Abah tambah, ya, kata-katanya diingati, tindak tanduknya dicontohi, ya. Dan sebenarnya segala khidmatnya jadi legasi. Tok Abah tambahlah apa yang Sayyidina Ali dah sebut. Bukan nak memandai-mandai, saja nak memeriahkan, merancangkan ilmu, ya, dalam konteks semasa. Okay, so, dan of course program kita sentiasa disupport oleh Codiscipline ni. Ini ada Codicep aja. Codicep herb tu kerba yang memang telah dikaji satu dunia, sangat membantu untuk, sebab dia banyak antioksidan. Nak sebut antioksidan. Banyak. Sebenarnya dia akan membantu yang lengur-lengur, yang lemah-lemah, yang sakit-sakit tu, dia dapat bantu dengan izin Allah. It does good. It does good to me, ya. Really good to me lah. Dan ribuan orang yang telah cuba, ramai yang sangat memujilah. Dia kata memang ada kesan yang baik. Alhamdulillah. Tapi maklumlah, ya. Bagus untuk seorang kadang tak ada kesan pada orang lain. So be careful. Dan jangan pula, dah makan satu botol tak ada kesan pun. Penyakit datang macam semut, dia keluar macam semut. Bukan kata peribahasa Melayu, penyakit datang macam ribut, dia keluar macam semut. Tok Abah tak setuju. Allah tak zalim begitu. Dia kata penyakit datang macam ribut. Amin, tiba-tiba sakit. Mana ada tiba-tiba sakit? Allah bagi sakit ni untuk ingatkan kita sebagai kafarah, sebagai peringatan, sebagai orang kena kencing manis. Aku baru kena kencing manis tahun lepas. Ya ke? Ya ke? Betul. Aku cek doktor. Dia cek doktor, bukan cek doktor dia. Aku cek doktor. Doktor kata aku kencing manis. Bila? Tahun lepas. Bila awak dapat kencing manis tahun lepas, sebenarnya penyakit awak, kencing manis awak telah bermula 20 tahun yang lalu. Sebenarnya sama juga dengan orang, alamak, ayah saya baru didiagnose dapat kanser stage 4, baru kena. Ya ke baru kena? Sebab ikut kajian, semua orang ada kanser dalam badannya. Kata doktor pakar kata pada Tok Abah, semua kita ada kanser dalam badan kita, cuma cancer cell, bukan kanser, cancer cell dalam badan kita, dia dirangsang atau tidak dirangsang. Jadi untuk tidak merangsang cancer cell dalam badan kita, minum minuman yang alkali. Sebenarnya kalau minum teh atau bubuk, lemon. Sebab lemon tu acidic, 3, 4, 5 dia punya pH. Tapi lemon yang acidic, yang masam, bila masuk dalam perut, dia jadi alkali. Magic tak magic? Magic. Dan dalam keadaan alkali, cancer cell tidak akan bertambah, ya. Virus tidak boleh hidup, ya. InsyaAllah tidak akan merosakkan badan. Kuman-kuman pun tidak akan singgah dalam badan yang alkali. Ini ikut kajian luar biasa, ya. Itu sebabnya kita kena terus menyiapkan badan kita lah, ya. Okey, alhamdulillah. Alright, so, dan jangan lupa, ya, pada 25 hari bulan, jom urus stres di tempat kerja. Nama je urus stres tempat kerja, tapi relevan untuk dalam rumah tangga, sebagai seorang guru, ya, dalam masyarakat, dalam NGO, dalam mana situasi pun relevan.
Dan semua orang yang normal akan stres. Orang yang tak stres, orang gila saja yang rasa dia tak stres. Sebab semua orang yang normal ada stres, sebab Allah bagi stres untuk merangsang kita jadi hebat. Stress is good for you provided you know how to manage the stress accordingly. Jangan sampai anxiety, jangan sampai melampaui batas, jangan sampai ada tengkaran mental, sakit mental, masalah mental, ya, sampai melakukan perkara-perkara yang di luar batasan. Allahumma salli alaihi. Okey. Alright, nombor 26 atau bahkan berhenti nombor 27. Nombor 26, buat kerja secara jamaah akan meningkatkan kita punya happy dan akan dapat keberkatan. Makan berjamaah dalam keluarga ke, dalam di pejabat ke, makan sama-sama. Tok Abah pernah sebut dulu kan? Makanan untuk 2 orang, 2 bungkus makanan, tapi letak dalam talam, ya, dia boleh buat 4 orang kenyang. Sebab berkat, barakah. Itu maksud hadis sebenarnya. Tapi Tok Abah buat praktikalnya. Makanan untuk 2 orang, letak dalam talam, kita 4 orang makan. 4-4 kenyang. Bukannya alas perut, kenyang. Allah punya kuasa sebab berkat. Dan kita happy, you know. Buat kerja dalam jamaah, makan bersama, happy. Solat bersama, happy. Habis ada, apa nama, siapa namanya? Siapa makhluk tu? Siti Elizad. Siti pula. Elizad tanya Tok Abah minggu lepas dalam interview untuk radio Sinar FM. Elizad tanya, Tok Abah, ya, perlu dah suami isteri yang dia lah dah lama kahwin ni, perlu tak suami sama-sama tolong di dapur? Tok Abah pun tengok diri Tok Abah, aku ada tolong kat dapur ke? Bila ada peluang di dapur, Tok Abah akan tolonglah, ya, cuci pinggan ke, Tok Abah buat, ya, at least pinggan Tok Abah lah, ya. Sekarang pun apa nama, Tok Abah dengan Tok Abah makan kat tingkat atas, ya, nak turun tangga tu, ya, apa nama, seleceh dia orang serve Tok Abah kat atas, ya. Dulu masa kalau makan kat bawah ni, kami nak pindah ke bawah ni, kita kalau makan bersama seronok, ya, apa yang patut Tok Abah selalu pesan, yang kita mampu buat, kita buat. Tok Abah akan sentiasa cuci pinggan Tok Abah sendirilah, yang munasabah. Kalau masa lapang lah, kalau dah tengah kalang kabut, Tok Abah minta tolong pembantu rumah lah, tolong cuci pinggan dan sebagainya, ya. Buat kerja sama-sama. Perlu tak suami tolong? Yes. Kalau dia tak tolong masak pun, dia tolong temankan pun, tolong cuci pinggan, tolong kemas-kemas, tolong letak pinggan kat meja, tolong buat yang munasabah lah. Your mere presence kat dapur menemani isteri, itu satu benda yang sangat apa nama, positif. Ramai orang perempuan sangat suka seronok bila ditemani oleh suaminya, walaupun kat dapur, walaupun tak sama-sama masak, tapi tolong kemas, tolong potong bawang, tolong potong cili, tolong sayur. Tok Abah dulu kalau potong sayur, Tok Abah ukur, ya, ukur. Kalau potong kacang, Tok Abah 2 inci, 2 inci, 2 inci. Kita orang sains, otak kiri. Tak payahlah sama-sama, lebih kurang aja, campak aje. So insya-Allah lah, ya. So belajar buat kerja dengan secara jamaah, kita akan lebih happy, lebih berkat, ada lebih sinergi. Makan bersama, solat bersama, exercise bersama, ya, aktiviti bersama. Ni kalau kat pejabat, ya, dan yang sesuai, ya, main bowling bersama, ya. Tok Abah kadang bila sempat tu join cucu main basketball, walaupun tak kerap, ya. Tapi seronok tengok, temankan mereka, paling kurang temankan cucu-cucu main, ya, main basketball, naik basikal ke whatever, kita temankan. Bila Tok Abah ada kesempatan, Tok Abah berjalan atas rumput dengan cucu-cucu. Tok Abah jalan atas rumput, kaki ayam. Jalan atas rumput akan detox badan kita daripada radiasi yang ada, apa nama, terkumpul dalam badan kita. Sebab kita pegang handphone, letak handphone kat poket, ya, banyak radiasi yang kata tu diambil oleh badan kita. Jalan atas rumput, dia detox semua radiasi dalam badan. Walk on the grass, the earth, earthing, ya, earthing. Jadi dia negative charges ada kat bumi, radiasi dalam bentuk positive charges, kata pakar sains. Tok Abah tak pakar dalam bidang tu, faham sikit-sikit. So jalan atas rumput sangat membantu, ya. So nombor 26, buat kerja secara ramai, secara berkumpulan, secara jamaah, secara berkeluarga, sebenarnya untuk apa namanya, raikan keluarga, untuk bahagiakan keluarga, makan bersama, solat bersama, ya. Yang mana ya, apa ni, weekend tu sebenarnya Tok Abah akan gunakan weekend, kita akan breakfast bersama, brunch bersama dengan the whole family. Seronoknya, bahagianya, looking forward. Ingat, to be happy, something to do, someone to love, yeah, something to look forward to.
kita akan rasa sangat bahagia. Hidup kita akan rasa penuh. Dan of course, kosongkan hidup sebelum mati. Curahkan bakti. Share. Tinggalkan ilmu, pengalaman kepada orang yang masih hidup. Ya, nombor 26. Last untuk pagi ni. Tok Abah nak siap-siap sebab ada webinar. Tok Abah ada webinar lagi 9.30 pagi. Dengan The Palace Butchers. Palace Butchers. Gapo dia Palace Butchers? McNair. Man 8. Restoran McNair ya. 14-15 restoran satu negara. So pagi ni Tok Abah akan bercakap pada semua kaki tangan secara online. Adalah dalam 200 orang kaki tangan mereka seluruh negara. So Tok Abah akan berwebinar pagi ni. Punya sesi ialah memperkasa team building, teamwork dalam McNair, dalam Palace Butchers punya syarikat. So Tok Abah seronok pukul 9.30 sampai pukul 11. Lepas tu siap-siap untuk solat Jumaat dan sebagainya. So nomor 27, tip nomor 27, ni Tok Abah baca di buku orang putih, di buku orang barat, di buku orang timur, di buku orang Cina, di buku orang India, ya. Dia punya tip tak lari. Nombor 27 apa? Belajar agama. Kata penulis yang Kristian, penulis yang Buddhis, penulis yang Hindu, ya, mereka kata belajar agama. Ya, learn more about your spiritual obligations, your spiritual responsibilities. So Tok Abah pun tumpanglah, betul lah. Tok Abah sangat setuju. Bila kita belajar agama, ya, kita akan dapat memahami betapa bersyukurnya kita. Ya, tu sebabnya Tok Abah sebut. Kenali dirimu agar kamu kenali Tuhanmu. Tapi bila kita belajar, cari ilmu dan berdoa agar kita dapat mengenal Tuhan walaupun kita tak kenal diri kita sepenuhnya. Tapi kena belajar kenali diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal akan dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Nak mengenal Tuhan ni bukan senang. Ya, jadi kita kena kenali diri kita, ya, dengan keluarkan kehebatan, keluarkan bakat-bakat, atasi kelemahan-kelemahan satu persatu. Ya, azam. Minggu ni, bulan ni saya nak buang sifat saya yang bertangguh-tangguh. Sifat saya yang tak menyediakan pakaian bila baling sampah, ya, tak masuk dalam bangku sampah. Tok Abah lah, ya, kena baling daripada jauh. Kita dulu memang kononnya ahli sukan dan sharpshooter, baling pump, alamak tak masuk. Ya, kulit rambutan ke, kulit apa ke, tisu ke, dah buat 2 kerja. Sebenarnya kalau kita rajin, kita buat 1 kali je kerja, jangan buat 2 kali. Ya, so Tok Abah masih belajar agama, masih belajar fiqh dengan Ustaz Salman, Piyu Salman, ya, tiap-tiap hari Selasa malam, ya, belajar bahasa Arab untuk faham Quran dan ialah faham agama lah, bahasa syurga kan, pada hari Rabu malam dan Khamis malam. Malam tadilah. So sampai bila ni? Sampai bila-bila lah kita belajar. Ya, sampai ke liang lahat, ya. So belajar agama, ya, orang Tok Abah ingat masa Tok Abah belajar tajwid, masa umur 30-an Tok Abah belajar tajwid di Amerika dengan seorang syekh daripada Mesir. Dia kata apa? Belajar tajwid hukumnya wajib. Takut-takut kalau kita baca Quran dengan salah, takut-takut tak dapat pahala. Tapi ada doa, ya, ada doa. Bila kita baca doa itu, mudah-mudahan kesilapan kita tu Allah ampunkanlah, ya, kesilapan membaca. Belajar tajwid hukumnya wajib agar kita dapat baca Quran dengan betul. So Tok Abah sempatlah belajar tajwid, walaupun tak hebat mana, tapi bolehlah. Dan sekarang belajar bahasa Arab, ya. Untuk apa? Untuk faham apa yang dibaca. Bacaan kita agak betul lah, ya, tak salah sangat daripada makhraj, daripada panjang pendek hukum tajwidnya, agar maksud tak lari. Kenapa kena belajar tajwid? Supaya maksud dalam Quran tak lari, ya. Tok Abah dipingatkan oleh Ustaz Dr. Taufik Ismail, bahasa Arab, bahasa baris, salah baris je, atas bawah lain maksud. Bahasa Arab ialah bahasa baris, dan bahasa Arab ialah bahasa janda. Mu'annas, muzakkar, ya. Untuk laki-laki, dia lain katanya. Untuk perempuan, ya, ada ta marbutah lain. Haza, hazihi. Huwa, hiya, ya. So memang berbeza. Al-awal, al-ula, ya. Kalau al-awal untuk laki-laki, al-ula untuk perempuan. Contohlah, ya. Kang silap cakap kan, ramai orang komplain. Ini kita bawa belajar. Jadi kalau silap, ya, ada buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jolokkan. Tok Abah budak purba baru belajar. Kalau silap, tolong
tunjukkan. Okey, so tip nombor 27, belajar agama dan amalkan agama, betulkan diri ya sampai meninggal dunia. So awak akan rasa lebih happy, lebih bermakna, lebih fulfilling hidup kita. Sebab bila kita faham diri, ya, kita faham agama, kita amalkan agama, ya, sebab Tok Abah selalu bercakap bahawa agama teras kehidupan yang akan melengkapkan hidup kita. Sebab kita, ya, kena bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan, ya, sebab banyak sangat nikmat yang berikan pada kita. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziman. Nikmat yang mana satukah yang ingin kau dustakan? Masuk restoran pun bayar, kena makan bayar, kecuali Tok Abah lah. Tok Abah banyak kali orang belanja. Yang makan kat restoran wajib bayar. Allah bagi kita nikmat, wajib kita bersyukur dengan patuh perintahnya, jauhi larangannya. Tok Abah pesan kat siapa ni? Kat diri Tok Abah. Ya, bukan pesan kat orang lain, pesan kat diri dulu supaya patuh apa yang disuruh, hindarkan apa yang dilarang. InsyaAllah ya, kita akan lebih happy, lebih sempurna hidup kita. Tak sempurna pun, tapi lebih sempurna, lebih fulfilling, lebih ada maksud. Ya, ada value. Okey, itu dia yang Tok Abah nak kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan panjang umur. Kita jumpa lagi besok pagi. Tok Abah akan, insyaAllah kalau tak ada apa hal, akan ada di Maha pukul 10 pagi sampai pukul 12, insyaAllah. So kalau siapa nak jumpa Tok Abah ambil gambar kat Maha, jom sama-sama kita kat Maha, kat Maips, Serdang, Selangor. Ya, Tok Abah akan pergi pukul 8, takut jam, ya. Untuk bertugas. Ada tugas, ya, pukul 10 pagi sampai 12, insyaAllah. Tok Abah akan pakai baju hitam. Kenapa? Supaya nampak slim. Alah, kau ni tanya sibuk pula kenapa. So belajar dan sebagainya, terus belajar sampai. So happy birthday, happy anniversary, happy working day, happy holiday, happy bonding day. Ya, so buat yang terbaik hari ni, banyak berselawat, banyak bersedekah. Dan kata orang tu, baca surah Al-Kahfi, kemaskan potong kuku ke apa, Tok Abah dah potong semua dah. Ya, so cantik semua dah, insyaAllah. Dan Tok Abah akan buat webinar pukul 9.30 pagi. So kena berhenti sekarang. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.